Lari keluar nak pergi ke bilik Mimi sambil jerit nama Mimi. Sampai je dekat bilik tu, dia tengok gelap. Mimi tak ada. Hai semua, don't forget to subscribe my channel and jangan lupa untuk tekan button bell yang ada dekat tepi tu ya. Hai, Assalamualaikum and welcome back to another episode of Kisah Seram. Kepada yang baru dengan channel aku, hai semua, aku Hada. Jadi kepada yang belum subscribe lagi, jangan lupa subscribe sebab after 2k subscribers aku akan buat giveaway yang pemenangnya lelaki dan perempuan. So aku tak akan pilih lebih kepada perempuan ataupun lebih kepada lelaki macam tu. And sebelum aku start cerita aku ni, aku nak cakap dekat korang awal-awal, jangan lupa untuk get ready korang punya earphone. Dah pasang belum? So sekarang korang kena pasang and then kuatkan korang punya volume tu dekat yang paling kuat sekali sebab lepas ni mungkin ada surprise yang korang akan dapat sepanjang tempoh korang tengok video ni. Surprise yang aku cakap tu maksudnya jump scare lah. Jadi kalau korang rasa korang ada lemah semangat ke, lemah jantung ke, korang tengah mengandung ke, aku tak galakkan korang untuk tengok sebab aku takut terkejut kan apa-apa jadi. Bukan tanggungjawab aku Aku dah ingatkan awal-awal. Okay, tanpa kita berlengah lagi masa, jom kita start kita punya mood seram. Okey, untuk kisah yang pertama ni dikongsikan oleh seseorang yang bernama Ain. Dia kongsikan melalui DM Instagram aku. So, ceritanya Ain ni adalah salah seorang daripada alumni dekat salah satu universiti yang ada dekat Kanga Perlis. Aku rasa kalau aku cakap macam tu, korang dah tahu kot tu you apa. Tapi aku rasa kita tak payah mention lah namanya sebab tak penting pun. Jadi, tempat belajar Ain ni, dia ada provide tempat kediaman untuk semua pelajarnya daripada tahun 1 sampailah tahun terakhir diorang belajar kat situ. Untuk tahun pertama Ain tu belajar dekat situ, dia dapat sebuah rumah macam rumah asrama lah kan. Semuanya okey, dia boleh tidur macam biasa, tak ada apa-apa perasaan yang rasa macam something wrong, tak ada pun. Ceritanya jadi bila start semester 2, macam pelajar-pelajar yang lain, diorang setiap kali habis tahun tu diorang kena tukar rumah. So si Ain ni terpaksalah bertukar rumah daripada rumah yang tahun pertama tu nak dijadikan ceritanya masa pendaftaran semester baru dia kena ambil kunci and then dia pergi dekat blok dekat di mana dia dapat rumah tu lah. So rumah yang Ain dapat ni adalah di tingkat 4, which is tingkat atas sekali dekat salah satu blok. Dia ada bagi tahu bloknya tapi aku rasa benda tu tak penting untuk aku bagi tahu. Datang je dekat depan blok tu, dia dah rasa macam oh serius lah, ini tempat yang aku akan duduk. Like something wrong doh dengan tempat ni. Macam blok tu macam tak ada seri langsung. Kau faham tak perasaan? Tak kira lah cantik macam mana pun rumah tu, buruk macam mana pun rumah tu, kalau kau rasa rumah tu something wrong kat rumah tu kan, maksudnya benda tu ada tau. So Ain ni daripada luar blok tu pun dia dah rasa macam oh something wrong lah kat rumah ni kan. Kau boleh bayang tak kalau daripada pertama kali dia nampak macam tu pun dia dah rasa macam sesuatu. Siang semuanya okey, tapi bila malam dekat situ dia akan jadi satu problem sebab dekat area tempat turun naik tangga tu dia tak ada langsung lampu. Diorang dah try banyak kali untuk call maintenance untuk betulkan lampu tu, tapi diorang just cakap okey tapi nothing, tak ada apa. Lampunya still tak ada. Korang bayangkan Ain tu tinggal dekat tingkat 4, which is tingkat yang paling atas sekali aku cakap tadi. Seorang student ni memanglah dia akan turun naik tangga sama ada dia pergi ke rumah kawan dia keluar ataupun dia cari makan kan. So sepanjang tempoh tu student kat situ memang kena tahan. Setiap kali diorang nak turun naik, diorang kena guna lampu yang ada dekat phone sahaja. Kau bayangkan gelapnya dekat tempat tu sampaikan diorang nak turun naik tangga pun pakai phone. Seram doh aku rasa. Kau bayangkan kau buat projek dalam 2-3 pagi kau nak kena balik bilik kau and then aku rasa macam oh better aku tidur bilik kawan aku. So sambung balik cerita Ain ni tadi, dekat tempat tu, dekat bahagian aras 2, betul-betul dekat dengan tangga tu ada satu rumah yang dikosongkan. Ikut nasib kau lah, kalau kau naik time tu malam, pintu tu tertutup, tu nasib kau baik. Kalau nasib kau tak baik, kau akan nampak pintu tu tengah ngeluas. Time tu memang ngeri gila, terus korang lari tak nak tengok apa-apa. So ceritanya terjadi masa semester 2 dia masuk. First week dekat situ semuanya okey, sampailah masuk minggu yang kedua dia dah start rasa macam walaupun siang
dah rasa macam ada orang perhati. And then bila malam dah lah tak boleh tidur. Lepas tu dengar bunyi macam ada orang alih-alihkan perabot, macam ada orang heret-heret perabot, something like that. Aku rasa kalau bunyi-bunyi macam ni selalunya untuk orang yang tinggal dekat rumah flat, apartment, selalunya korang akan dengar bunyi orang heret-heret perabot dari arah atas. Tapi cerita si Ain ni, dia tingkat 4, tingkat atas sekali. So nak kata bunyi tu arah mana tu tak tahulah. Bunyi heretan tu hampir setiap hari dan setiap kali malam, makin lewat malam makin kuat bunyi tu. Jadi sama je macam rumah dia yang sebelum ni. Rumah dia yang sekarang dia duduk ni ada 3 bilik dan 1 bilik air. Yang menjadikan seramnya bila setiap kali hujung minggu dia seorang je yang ada dekat rumah tu. Sebab bilik yang pertama dia ada 2 orang kawan dekat dalam bilik yang pertama, which is Nika dengan Siska. Nika ni merupakan orang yang berasal daripada area-area situ juga, memang orang Perlis lah. Jadi setiap kali hujung minggu dia memang jarang ada dekat rumah ataupun dia memang balik terus. And dia bawa juga roommate dia Siska. So memang setiap kali hujung minggu bilik pertama tu akan kosong. And then bilik yang kedua pula di mana Ain ni sendiri duduk kat situ dengan roommate dia yang namanya Fari. Fari ni adalah orang Sanglang Kedah. So daripada Kanga nak ke Sanglang dalam beberapa minit je, dalam 20 minit macam tu. So Fari ni pun kerap balik setiap kali hujung minggu. Dan last kali dekat bilik yang ketiga ada seorang je, which is Mimi. Mimi ni dia selalu busy setiap kali lepas maghrib. Malam dia akan tak ada dekat rumah. Sebab Mimi ni jenis yang macam alim-alim tau. So dia setiap kali lepas maghrib dia akan join usrah macam tu. Tinggallah Ain ni seorang-seorang setiap kali hujung minggu. Ceritanya start bila ada satu malam ni, bila bilik yang pertama tu dah kosong, roommate Ain pun dah balik. Jadi tinggallah dekat rumah tu 2 orang je, which is Ain dengan Mimi. So Ain ni malam tu dia nak pergi keluar makan, and then dia ternampak Mimi ni tengah hadap laptop. So dia fikir macam, oh hari ni dia lega lah sikit kan, sebab Mimi macam tak join usrah sebab dia tengah hadap laptop. Dia turun bawah malam tu untuk cari makanan dekat warung-warung ataupun kedai-kedai yang terdekat. Dan malam tu dalam pukul 10 dia nak naik atas rumah dia balik. Tapi malangnya nasib dia, dia punya phone habis bateri. Dalam keadaan yang gelap tu dia terpaksa untuk naik satu persatu tingkat untuk masuk ke rumahnya sebab dia tak ada lampu. Phone dia pun bateri dia tak ada malam tu. Jadi nak tak nak dia kena beranikan diri dalam keadaan yang sangat gelap, lantai licin sebab basah hujan. Dia pun slow-slow lah naik dari satu anak tangga ke satu anak tangga. Sampai satu tingkat ni dalam keadaan yang sangat seram, dia terdengar bunyi macam ada orang panggil dia dari belakang. So dekat situ dia dah rasa lega gila, ada kawan, so aku boleh jalan sama-sama. Tapi bila dia pandang belakang, tak ada siapa-siapa pun. Dekat situ dia dah rasa lagilah meremang sebab tadi macam ada orang yang panggil dia, like macam kawan dia tau. Tapi bila dia pandang belakang memang tak ada siapa-siapa. So dia dah meremang gila. Dia terus naik atas sampai tingkat 4 tu. Dia tersedar rupanya yang dia dengar macam ada orang panggil dia tu dekat tingkat 2, which is dekat tingkat yang ada rumah kosong. Lagilah dia seram, dia terus buka pintu, masuk dalam bilik, tutup pintu kuat-kuat, baring atas katil dengan keadaan yang dia rasa seram sejuk. Dia terfikir, siapa doh yang panggil aku tadi? Bayangkan dalam keadaan yang gelap, ada ke orang boleh nampak muka dia tiba-tiba panggil dia? So dia dah macam terfikir, dia dah tak senang duduk. Tiba-tiba dia dengar macam ada bunyi ketukan daripada bilik sebelah, which is bilik yang ketiga, bilik Mimi tadi tu. So dia pun pergi lari keluar nak pergi ke bilik Mimi sambil jerit nama Mimi. Sampai je dekat bilik tu dia tengok gelap, Mimi tak ada. Dia rasa macam diganggu. Dia terus capai phone dia, keluar daripada bilik tu, cari rumah kawan dia. Tapi cerita tu tak sampai situ. Dia terjadi juga bila roommate Ain ni ada. Kiranya malam tu dalam bilik yang kedua ada Ain dengan Fari. Diorang ni single bed tau. So Ain tidur sebelah, Fari tidur sebelah. Malam tu dah standby nak tidur, dah tutup lampu, Fari dah tidur, and then Ain ni macam tak boleh nak tidur tau. Dia dah macam main phone sampai tak tahu nak tengok apa, and then dia tutup, dia cuba untuk tutup mata untuk tidur, tapi dia tak boleh tidur. Dia tercelik juga matanya, and then dia tukar posisi tidur dia. Lepas tu tiba-tiba dia macam tersedar yang ada benda daripada belakang pintu dia yang dah tertutup tu. Dia ternampak macam ada manusia yang berdiri dekat pintu tu. Tapi dekat situ dia still positif lagi lah. Oh tu mungkin sweater ataupun telekung yang diorang sidai kat situ, diorang sangkut kat situ. Makin lama
benda tu makin dekat dengan dia. Dia cuba gosok-gosok mata dia, benda tu still tak berhenti. Makin lama makin dekat dengan kaki katil dia. Lagilah dia rasa macam gelabah gila. Terus jerit nama roommate dia terus buka lampu. Setahun jugalah Ain ni bertahan kat situ. Sampailah habis tahun tu, dia tukar rumah yang lain dan dia minta untuk roommate dia semua orang jauh-jauh. Okay, so ini adalah cerita kedua dan cerita yang ketiga. Mungkin aku akan gabungkan sebab daripada orang yang sama. Kisah ni dikongsikan oleh kawan aku sendiri melalui WhatsApp. Cerita ni adalah cerita dari seseorang yang bernama Ki. Okay, aku panggil dia Ki ya. Ki ni adalah salah seorang student politeknik yang ada dekat Perak, kalau tak silap aku Perak. Tapi dia duduk menyewa dekat rumah yang ada dekat luar kawasan dia belajar lah. Kiranya sewa rumah tu dengan kawan-kawan dia. Macam biasa student, bila kau belajar jauh-jauh and then kau punya housemate orang rumah dekat-dekat, kau memang akan tinggal seorang dekat dalam rumah tu setiap kali hujung minggu. Ceritanya Ki ni malam tu dia seorang-seorang dekat rumah tu. Dia duduk dekat ruang tamu bawah, baring-baring dekat atas sofa sambil main phone. Tiba-tiba dia terdengar macam ada cakar-cakar, macam something yang mencakar dekat bahagian dapur yang tak jauh daripada tempat dia duduk tu. Just fikir macam positif je lah, mungkin tikus ke apa. Dia tak fikir apa-apa and then dia abaikan. Dia layan lagi dia punya phone. Tak lama lepas tu dia rasa macam lapar, nak minum. So dia pun pergilah dapur, tak buka lampu. Dia pergi dapur nak pergi dekat area peti ais tu. Tapi sepanjang masa dia nak menuju ke peti ais, dekat sebelah peti ais tu ada macam satu bilik dekat situ di mana ada terletak mesin basuh. Tapi bilik tu gelap. Dia ternampak macam ada seseorang berdiri dekat dalam bilik tu. Tapi dekat dalam rumah tu dia seorang je. Tapi memang real gila nampak yang ada seseorang berdiri dekat dalam bilik tu. Nampak macam bayangan manusia yang berdiri dekat dalam bilik tu. Tapi dia perhati benda tu makin lama makin dekat dengan dia. Dia dah seram sejuk time tu sebab malam seorang-seorang dekat rumah kan. So dia pun pergi keluar rumah, pergi lepak dengan jiran. And then cerita yang keduanya pula, cerita daripada orang yang sama tapi kali ni ada housemate dia. Time tu diorang berempat, seorang tengah masak, 3 orang lagi duduk dekat meja yang ada kat dapur tu. Dekat meja tu ada seorang tengah main game, seorang lagi tengah tengok member dia main game, seorang lagi tengah buat kerja. So member dia ni yang tengah masak tu, dia masak dah siap, dia kemaslah dapur tu and then dia buang sampah dekat dalam tong sampah tu. Tong sampah tu bertutup. Dia buang and then dia tutup lah tong sampah tu. Lepas tu dia pun join lah member dia yang 3 orang lagi tu duduk dekat meja tu. Tak lama lepas tu tiba-tiba tong sampah tu bergegar-gegar, macam ada something yang nak keluar daripada tong sampah tu. Member yang tengah main game tadi tu, dia tanya dekat member dia yang tengah masak tu, punya apa tu Seorang lagi member dia, Ki tadi tu, dia tanya dekat member dia yang lepas habis masak tu, kau buang apa dalam tu? Tikus ke? And then member dia balas lah, tak ada apa. Aku tak buang apa-apa pun dalam tu. Maksudnya dia buang sampah tapi bukan benda yang hidup like tikus lah kan. Benda tu still like gegar-gegar kan. Tapi diorang time tu dah macam takut, but Ki ni still perhatikan tong sampah tu sebab nak tengok apa benda yang ada dekat tong sampah tu. And then tong sampah tu like terbuka tau sikit. Dia keluar tangan. Like tangan tapi ada 3 jari warna hitam. Tapi kecil tangan tu. Dia keluar lama juga dalam 1 minit 2 minit. And dia masuk balik. Tak tahu tu benda apa. Sebab dia just keluar and dia masuk je. Lepas tu diorang dah takut sangat. Diorang pergi kat ruang tamu ramai-ramai. Yang si Ki ni tanyalah dekat diorang, korang ada main apa-apa ke dekat dalam rumah ni? Macam game pemujaan like Spirit of the Coin ke kan. Lepas tu member dia cakap, tak ada, kita tak ada main apa-apa. Cuma sejak 2 menjak ni aku memang kena kacau pun. Kiranya dekat dalam rumah tu memang diorang kena kacau tapi seorang-seorang. So itu je kisah aku untuk hari ini. Kepada yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Sebab macam aku cakap, after 2k subscribers aku akan buat giveaway. Yang pemenangnya aku akan pilih secara random, lelaki dan perempuan. Penat aku nak cakap ni. Jangan lupa like kalau korang suka video ni. Kalau ada yang kurang, maafkan aku. Kalau korang rasa korang nak sharekan pengalaman seram korang yang korang rasa betul-betul seram, korang boleh DM aku dekat Instagram ataupun email aku akan letak dekat description box kat bawah. So korang boleh contact aku dekat 2 cara tu lah. Terima kasih sebab tengok. Bye. Assalamualaikum. Jumpa lagi Sabtu depan.